محمد وعلى آل سيدنا محمد. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah saya mohon share dulu insyaAllah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah mohon sahabat-sahabat semua share. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin harami wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tamil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitaka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwayullah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita buat pertama kalinya untuk Masjid Ibnu Abbas ya. InsyaAllah untuk Masjid Ibnu Abbas, kuliah duha untuk muslimin, muslimat dan muslimin juga insyaAllah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Mudah-mudahan saya nak ucapkan ribuan terima kasih pada karya dan pengurusi dan seluruh AJK yang terlibat. Mohon ampun maaf kalau ada tersilap ataupun kelemahan saya. Mohon komen kalau suara tak jelas, pasal internet makin hebat juga digunakan pasal semua orang di rumah sekarang ni, lockdown lagi. InsyaAllah
Kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak kenalkan diri, saya Ahmad Azmi bin Muhammad Sukaimi, berasal daripada Negeri Sembilan dan menetap di Bandar Baru Bangi. InsyaAllah background seorang arkitek. Siang hari, malam insyaAllah kita bahagian agama, sambil-sambil siang hari pun kita buat duha. Background, mohon doakan saya. Ada 4 orang anak, 1 isteri, 4 Alhamdulillah Hafizah, 3 di Turki, 1 di Mesir. Mohon doakan tuan-tuan perempuan semua sekali untuk jadi ulama generasi yang akan datang, insyaAllah. InsyaAllah kita terus pada pengajian kita pagi ini. Mudah-mudahan pengajian pagi ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar, insyaAllah. Kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah tajuk yang diberi ialah tajuk daripada kitab, kalau tuan-tuan mesti ingat, iaitu kitab lama Tanbihul Ghafilin. Saya mengaji daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. InsyaAllah kita sharekan, tak banyak sikit. Saya cuma ada ilmu sikit ya untuk dikongsi, bukan nak mengajar perempuan lagi hebat semuanya. InsyaAllah peringatan bagi yang lupa. Maksudnya kitab ni mengingatkan kita ni memang kaki pelupa, memang mudah lupa. Sebab tu dibagi kitab yang paling hebat ialah kitab Al-Quran. Saya baca kulitnya dulu, iaitu ditulis oleh penulis ini Abu Laith As-Samarkandi. Kita tengok sama-sama, kita baca. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat semula jadi, iaitu bertabiat resah, gelisah, lagi bakhil, kedekut. Apabila ditimpa kesusahan, dia sangat resah, gelisah. Dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil, kedekut. Dengan sifat dan tabiat ini, sekiranya Allah berikan kepadanya pelbagai kenikmatan dunia, maka dengan mudahnya ia lupa, sombong, bahkan berasa takbur, seakan-akan ia merupakan kejayaan yang datang atas hasil jerih payahnya sendiri. Makhluk bernama manusia ini tidak sedar bahawa segala nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala merupakan kurniaan yang hendaknya digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan semata-mata. Walaupun demikian, sifat dan tabiat buruk itu tidak berlaku atau ianya dikecualikan bagi mereka yang sentiasa tetap dalam mengerjakan solat. Mereka yang mengasingkan bahagian hartanya kepada orang-orang yang maklum, iaitu untuk orang miskin, meminta dan menahan diri. Dan mereka yang percayakan dari hari pembalasan dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai bukti, dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya serta menjaga kehormatannya. Sebagai ingatan tidak asing lagi, buku ini telah kumpulkan oleh Abu Laith As-Samarkandi. Di dalamnya isikan nasihat dan hikmah. Ini cerita kitab Tanbihul Ghafilin yang nak mengingatkan kita bab perangai manusia yang diciptakan Allah Ta'ala. Semua sifat semula jadi, iaitu bertabiat lupa, bertabiat gelisah, bertabiat bakhil dan kedekut, dan macam-macam lagi. Ni. Sebab tu saya ingatkan, kitab ni, tajuk ni memang tepat untuk kita yang memang mudah lupa. Sebab tu sekarang Allah bagi peringatan macam-macam, bagi peringatan yang terhebat di akhir zaman kemungkinan, memang akhir zaman. Maknanya kita kena beringatlah sayangnya Allah Ta'ala kepada kita untuk kita balik kepadanya. Bukan kita menetap di Malaysia seterusnya
tak selama-lamanya. Tuan-tuan, puan-puan, kita ni sementara saja di dunia ini. Kalau di kawasan Korea, Masjid Ibnu Abbas, sebenarnya sebentar saja. Orang Indonesia kata mampir saja. Ya, sebentar saja kita duduk di kawasan itu. Dan saya pun duduk di Bangi pun sebentar saja. Cukup masa Allah akan panggil. Batu kadang-kadang kita selesa sangat, kadang-kadang kita bukan hampir lupa, kadang-kadang lupa terus. Itu yang kita bimbang, mati besok takut di dalam keadaan lupakan Allah, lupakan Rasulullah, lupakan kitab-kitab Allah Ta'ala. Ni kena renung kita, ya, antara mukadimah yang perlu dilihat. Kita tengok, ya, Bismillahirrahmanirrahim daripada kitab yang asal, ya, kitab lama ni dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa benda yang kita buat, apa benda yang kita nak lakukan, apa benda yang kita nak kerjakan dalam dunia ni, mesti dengan billah. Maksudnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita dengan nama kita. Kita mesti dengan nama Allah Ta'ala. Sebab tu kitab ni pun ditulis, penulis akan tulis mula sekali Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala. Kalau saya kena pergi sana, kuliah di masjid, saya akan keluar rumah, kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu je, ada lagi banyak tuan-tuan, perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baru baca doa naik kenderaan, alhamdulillahillazi sakhkhara lana, sampai habis. Tu semuanya dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita mulakan kuliah ni pun dengan nama Allah Ta'ala, untuk kita ingat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tajuk ini peringatan bagi yang lupa. Pasal apa? Kita mudah lupa. Bukan orang Melayu je, ya, semua manusia daripada zaman Tok Adam sampai zaman kita sekarang ni memang mudah lupa. Sebab tu bismillah, ya, pastikan kita dengan Allah Ta'ala. Nak tidur pun kita dengan Allah Ta'ala. Dipesankan Tuan Guru kita, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus dah pergi dah dia. Ramadan yang lepas dia dah pergi. Bukan Ramadan tahun ni, Ramadan yang setahun lepas. Dah pergi dah menghadap Allah Ta'ala. Apa dia pesan? Jangan lupa nak tidur bismillah 21 kali. Pesanan orang tua pun sama juga. Ibu saya dulu pun pesan nak tidur 21 kali kita sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk kita perisaikan diri kita. Macam-macam berlaku sekarang. Tuan, sekarang Allah bagi peringatan terlampau dahsyat, terlampau hebat. Maksudnya kita ni sekarang hidup tak boleh main-main dengan bab-bab yang haram, tak boleh main-main dengan bab yang syubhat. Berhentilah, ya, berhentilah bab-bab yang haram, bab-bab yang syubhat. Pasal apa? Pasal apa Allah bagi peringatan kita sekarang di depan mata, tuan-tuan. Kita diberi peringatan yang paling hebat di depan mata. Bukan tuan-tuan macam saya sekarang ni, live streaming. Itu live streaming. Yang tuan-tuan dapat sekarang, tuan-tuan perempuan dapat nak keluar pun pakai topeng dengan sanitizer, nak pergi masjid pun dah kena urus. Tak semua boleh pergi. Semuanya peringatan daripada Allah Ta'ala di depan mata. Maksudnya kita ni diingatkan Allah Ta'ala macam zaman Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Musa dapat peringatan depan mata, dikejar Fir'aun, merentas laut. Bani Israel pun lihat depan mata. Fir'aun pun dapat depan mata. Bukan siaran langsung, bukan. Dia depan, betul-betul depan mata. Kita sekarang dapat pun depan mata. Maksudnya bila dah peringatan paling hebat yang tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ki kita sekarang ni, maksudnya kena renung peringatan Allah Ta'ala terlampau hebat. Maksudnya nak hidup sekarang ni tak ada cara lain balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang penting. Kalau tidak, habis kita. Tu yang kata Ustaz semalam, salah satu Tok Guru pesan,
Tak ada cara lain, kita kena hidup dengan ada keberkatan. Hidup kita kena ada bab keberkatan untuk menghadap saki-baki umur kita ni, supaya kita dapat balik dengan Allah Ta'ala dengan selamat. Cari jalan, jangan ambil yang haram. Allah bagi COVID sekarang ni tuan-tuan, puan-puan. Allah bagi COVID, bukan Malaysia saja. Allah bagi peringatan seluruh dunia, satu alam ni Allah bagi tunjuk. Maksudnya apa? Nak mengingatkan kita, jangan main-main dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Tapi Malaysia beruntung, kita masih beruntung ada kuliah lagi sekarang online, macam-macam ustaz ada. Jangan kita terbiar masa kita habis macam tu saja, depan TV, dekat nuri. Yang paling hebat sekarang, Allah sayangkan orang Melayu kita, orang Islam kita di Malaysia. Allah bagi My Quran Time, ada masa dengan Quran. Tuan-tuan tolong follow lah. Itu bukan ayat manusia, itu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dibiarkan, jangan dibiarkan Quran itu berlalu, besok hilang macam tu saja. Itulah salah satu bekalan kita, perisai kita untuk menghadap satu lagi alam yang dipanggil alam kubur, alam barzah, alam mahsyar besok. Belum sampai mahsyar lagi tuan-tuan, dalam alam kubur tu pun kita tak terdaya. Dalam kubur tu pun tidak terdaya kita. Saya ingat lagi Tuan Guru Datuk Ismail Kamus selalu cerita tentang ulama Indonesia, B. Arifin. Bila menceritakan bab kematian, bila kita mati saja, kita ni semua calon-calon kemati tuan-tuan. Kita ni calon-calon jenazah, kata Datuk Ismail Kamus. Bakal-bakal jenazah. Bila dipanggil bakal-bakal jenazah kita ni, kita tak terkecuali kita. Kita tak terkecuali daripada kematian. Kalau disebut, kalau dipanggil kita, wahai calon-calon jenazah, memang selayak-layaknya. Pasal apa? Ada dalam ayat Al-Quran. Kita ni bila-bila akan dicabut nyawa. Tambah zaman sekarang dengan zaman COVID, dengan varian macam-macam. Maksudnya kita ni virus sedang menunggu masa saja untuk datang mencari kita. Dalam surah Sajadah, kalau tuan-tuan baca surah Sajadah ayat kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, sampai habis kita ni diekori, di-follow oleh malakul maut tuan-tuan. Jangan kata orang yang kena COVID je, orang yang COVID boleh hidup lagi, yang tak COVID pun boleh mati. Pasal apa? Pasal kita ni calon jenazah. Ni kena-kena kita. Sebab tu dinasihatkan kita supaya bila hidup ni dibimbangi kita besok disoal. Ada 4 soalan akan disoal. Umur kita banyak-banyak, apa kita buat? Badan sihat-sihat, apa kita buat? Ilmu yang kita cari, apa yang kita lakukan? Dan harta yang kita dapat, yang kita terima, apa kita buat? Kemana pula kita belanjakan? Itu kena ingat. Saya baru lepas cerita di masjid, di FB Forever, insyaAllah. Tu 4 benda tu. Yang pertama, umur banyak-banyak. Puan-puan, tuan-tuan semua ada umur. Sampai sekarang boleh tengok live streaming, boleh tengok ada kuliah online. Ada umur. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80 pun ada. Ada yang 20, ada yang 90 pun ada. Dekat 100 pun ada. Allah bagi peluang. Tapi kena ingat, umat Nabi Muhammad SAW, kita ni umat akhir zaman. Nabi dah doakan, umat aku 60-70 saja. Kalau kita umur lebih daripada 60, maksudnya bonus. Bila bonus Allah bagi, sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Maksudnya apa? Orang putih kata, please utilize. Gunakanlah umur tu sebaik-baiknya. Jangan dibiarkan umur tu berlalu dengan TV, dengan internet, dengan WhatsApp. Tak salah dengan multimedia WhatsApp pun, tapi untuk share knowledge, untuk share kuliah, untuk share kerja, tak ada masalah. Tapi jangan salah gunakan.
habis masa kita dengan movie, habis masa dengan game, habis masa dengan cerita-cerita yang tak sepatutnya. Tu akan ditanya umur kita banyak-banyak apa kita buat. Saya share dengan perempuan, tuan-tuan, Tuan Guru Datuk Ismail Kamus cerita, pesan, kalau boleh, pastikan kita senantiasa umur kita dengan wuduk. Bila berwuduk, senang kita solat, senang kita berzikir, cantik kita boleh baca Quran. Bila tidur, kita ada wuduk. Bila tidur, batal wuduk kita. Bangun malam, kita dah ambil wuduk. Tuan Guru pesan, buatlah malam-malam. Ni malam-malam lockdown ni, malam-malam PKP, janganlah. Habislah bab TV, bab drama tu cukup, berhentilah. Kita cari Allah Ta'ala. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Kita, umur yang kita dapat ni sebenarnya bukan makin panjang. Peruntukan umur kita ni makin lama makin sedikit. Sekejap lagi zuhur, petang nanti sekejap lagi asar, masuk lagi maghrib. Maksudnya bila masuk maghrib, bertambah lagi umur kita. Nombor tu bertambah, tapi peruntukan untuk meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Tu. Sebab tu jaga umur kita. Utilize, orang putih kata. Cari jalan. Ni kalau dah 50, 60, berhentilah bab-bab dunia. Ada bab dunia tapi ambil macam berjalan saja. Ni kata Tok Guru Ismail Kamus. Ambil. Berhenti bab-bab lara tu. Cari jalan dengan Quran. Kita ada My Quran Time sekarang. Allah, tuan-tuan. Malaysia ni beruntung, nikmat Allah bagi. Ada My Quran Time, bukan baca. Kalau dulu, kalau tak ada COVID, dulu nak dengar My Quran Time, tak dengar pun. Yang kita dengar, tilawah Al-Quran. Itu pun setahun sekali. Tilawah antarabangsa, tilawah international, tilawah kebangsaan. Setahun sekali. Tapi bila ada COVID-19, hari-hari, 4 jam. Sehari 4 kali diulang. Tambah lagi dengan My Hadis Time. Allah, tuan-tuan. Jangan dibiarkan berlalu. Dah masuk juzuk ke-12 kot, tak silap saya. Dah surah Hud. Masuk surah Hud. Janganlah. Janganlah kita biarkan kemudahan nikmat yang Allah bagi ke Quran. Uruskan umur kita. Hanya kena renung. Susahnya Nabi dulu nak bawa Al-Quran sampai kita boleh hidup sekarang dengan boleh baca baris, ada boleh baca berwarna tulisan dia. Zaman Nabi tak ada pun baris, tak ada pun titik, tak ada pun kitab Quran tu yang komplit. Semuanya ada dalam macam-macam bahagian. Kita sekarang komplit set, cukup ada. Ditayangkan pula dalam TV sekarang. Boleh ulang lagi dalam YouTube, dalam Facebook. Cuba renung umur kita. Berapa peratus kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa peratus kita dengan Rasulullah? Berapa peratus kita dengan kitab Allah Taala? Umur kita. Tak payah jauh-jauh, tuan-tuan. Cuba renung subuh semalam sampai subuh pagi ni, ataupun duha semalam sampai duha pagi ni. Cuba renung apa kita dah buat dengan Allah Taala. Berapa peratus kita dengan Allah Taala? Berapa peratus kita dengan Rasulullah? Selawat. Berapa peratus kita dengan Al-Quran, kitab Allah Ta'ala? Tu akan disoal umur kita banyak-banyak apa kita buat. Yang kedua, badan sihat-sihat. Kemana pula kita pergi? Apa yang kita buat badan kita sihat-sihat? Tu pun dahsyat juga. Sihat macam mana kita? Boleh duduk, boleh makan, boleh suap, boleh bekerja. Takkan 24 jam kita dengan dunia saja. Tolong tengok badan kita sihat-sihat. Kemana kita bawa? Tolong orang ke tidak? Bantu siapa ke tidak? Cuba renung bab tu. Badan sihat-sihat, kemana kita? Dan ke berzikir, dan ke kita solat. Badan sihat-sihat. Allah akan tanya nanti, perempuan. Yang ketiga, ilmu yang kita dapat, kemana pula kita belanjakan? Datang daripada sumber mana pula kita dapat? Akan disoal juga. Jangan buat lupa. Jangan buat bodoh, kata bahasa sekarang. Betul? Jangan buat bodoh. Allah bagi harta, kita datang dapat dari mana, ke mana pula kita belanjakan. Kata Ustaz Somad sebelum tahun lepas kot,
Apa dia pesan? Apa dia ceramah? Salah satu saya catat, sampai bila kita nak makan benda yang haram? Sampai bila kita nak makan harta yang haram? Sampai bila kita nak makan harta ataupun sumber yang datang daripada subahat? Sampai bila? Dia tanya kita. Tu. Sebab tu Allah hantar sekarang macam-macam. Betul? Allah hantar SPRM, Allah hantar polis, Allah hantar penguatkuasa. Jauhkan pada yang haram. Kita minta kepada penguatkuasa pemerintah kita, kalau boleh berhentilah. Apa yang PKP ataupun lockdown ni, tutup benda yang haram tu, tutup teruslah. Arak tu memang confirm haram. Ada tak dalam Quran arak tu haram? Memang dah dibaca oleh Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi. Arak ditulis haram dalam Quran. Kita sekarang nak ikut Quran ataupun nak ikut siapa? Judi pun haram. Apa lagi? Riba. Riba pun Allah perang. Memang confirm haram. Ni kena genong kita bab-bab tu. Tu antaranya bab 4 poin tu. Sebab tu bila nak buat kebaikan, nak buat kebajikan, boleh catat ya. Yang pertama tadi apa dia? Yang pertama untuk nak standbykan soalan-soalan tu. Yang pertama ya, umur banyak-banyak apa kita buat. Yang kedua, badan sihat-sihat apa yang kita buat. Yang ketiga, ilmu yang kita dapat ke mana pula kita bawa. Lupa ilmu. Ilmu ni penting. Ya, duduk sini pun bab ilmu, majlis ilmu. Sebab tu kita tak boleh ke mana bila bab ilmu tak ada. Sebab tu nak buat kebajikan, nak buat kebaikan, nak buat ibadah, mesti ada 4. Yang pertama, ilmu tadi. Ilmu mesti ada. Jangan langsung tak ada. Bila ilmu tak ada, dalam kitab ni tulis, banyak salahnya daripada tepatnya bila kita beribadat. Pastikan kita ada ilmu. Sebab tu kadang ni tak mengaji Quran langsung, tak tahu, tak belajar langsung Quran, tak jenguk langsung main Quran time, apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Tuan bimbang, tuan masuk dalam liang lahat, gelap, segelap-gelapnya. Waktu kita diusung tu, kata penulis, kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, waktu diusungkan jenazah tu, kadang-kadang kita pun tak tahu nak kata. Dikatakan jenazah tu kadang-kadang meraung, tapi tak didengar oleh siapa-siapa. Dalam kitab Hidup Sesudah Mati, B. Arifin menulis, hidup sesudah mati, jenazah tu akan meraung sebenarnya. Waktu diusung jenazah tu ke tempat pemandian ataupun tempat kubur. Kemana aku, kemana aku, kemana aku. Waktu jenazah itu diusungkan. Tu. Masuk je liang lahat, masuk je lubang kubur, masuk kubur. Allah Akbar. Gelap. Segelap-gelapnya. Sekarang lagi hebat bila masuk ke kubur. Dah cukup kafan, dibungkus pula dengan plastik, disembur dengan ubat, kambus. Siapa yang menghantar? KKM. Keluarga tengok dari jauh kalau dapat. Dah tak macam dulu, tuan-tuan, perempuan. Ni. Siapa yang tinggal? Kita seorang yang dalam kubur. Nak menghadap 2 makhluk yang hebat. Munkar dan Nakir. Macam-macam soalan akan ditanya. Ni kena-kena kita. Sebab tu mesti ada ilmu. Nak masuk kubur tu pun ada ilmu. Ya. Tolong. Ya, 4 tadi. Nak buat ibadat, nak buat kebajikan, ada 4. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, niat. Niat mesti yang terbaik lillahi ta'ala. Yang ketiga, sabar. Bila nak beribadat mesti ada bab sabar. Nak solat pun ada bab sabar. Ada contoh? Ada. Waktu kita bangun daripada rukuk, kita sami Allahu liman hamidah. Kita tamak ninah sebentar untuk menunjukkan kesabaran kita. Setakat subhanallah masa dia. Tu nak sembahyang pun ada bab sabar. Apalagi nak menuntut ilmu, nak buat kebajikan, nak buat bantu orang dan macam-macam. Mesti ada bab sabar. Yang keempat, mesti ada tulus ikhlas. Tu tajuk utama yang pertama sekali dalam kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu bab ikhlas dalam kitab ni. Itu antaranya.
InsyaAllah kalau diteruskan kita akan baca bab tu. Ada 2 jilid dalam kitab ni, dimulai dengan bab ikhlas. Ada 94 tajuk untuk tanbihul, peringatan bagi yang lupa. Ini penting bab tulus ikhlas. 4 poin tadi. Pertama mesti ada ilmu, kedua mesti ada niat, ketiga mesti ada sabar, keempat mesti ada tulus ikhlas melulu kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tu baru mukadimah, mukadimah untuk kitab ni. InsyaAllah kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kena ingat, yang mula-mula kita mesti buat apa benda pun mesti dengan mula Bismillah. Tuan-tuan, jangan lupa. Itu peringatan paling hebat. Apa yang kita nak mulakan semua ada bab Bismillah. Saya mula tadi dengan doa Bismillah 5. Doa Nabi Khidir, untuk sampaikan hajat. Itu diajarkan oleh Tuan Guru. InsyaAllah kita akan share nanti. Ada Bismillah 7, Bismillah 5, Bismillah 10 dan macam-macam lagi. Kitab ni ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala pujian hanya bagi Allah semata-mata, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam semoga tercucurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, menunaikan amanah dan memberi nasihat kepada umat serta kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan mereka yang sentiasa mengikut sunnahnya. Ni cerita dalam kitab ini. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita junjung, yang telah membawa risalah, iaitu yang paling utama ialah kitab Allah, kitab Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh miss Al-Quran, tak boleh tinggal langsung Al-Quran. Pastikan kita ada Al-Quran. Nak perisai, nak perisai pun ada Quran. Tadi saya baca doa Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Semuanya daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu pun daripada Al-Quran. Itu kena renung tuan-tuan. Jangan biarkan ahli keluarga kita tak tahu langsung dengan Al-Quran. Kami dah jumpa dah orang yang baru balik Mekah, dah berumur dekat 80 tahun. Cantik jubah dia, tapi kami cuba Al-Fatihah bukan tak betul. Tak boleh baca Al-Quran. Umur dah hampir 80 tahun. Tuan-tuan kena tengok. Jangan tengok rumah orang lain, tengok di rumah kita sendiri. Ni duduk berkumpul PKP lockdown ni. Cuba cek rumah kita berapa kerat yang boleh baca Al-Fatihah. Ada yang masih tak tahu, malu nak belajar. Janganlah sampai begitu. Bimbang kita. Bimbang apa? Bimbang pasal kita pemimpin. Kalau ayah tu, ayah sebagai pemimpin dalam rumah. Ibu pun pemimpin dalam rumah. Pastikan anak-anak kita tahu Al-Quran. Kalau tidak, tak terdaya kita nak menjawabnya besok di akhirat. Ni, segala puji hanya bagi Allah semata-mata, Tuhan sekalian alam. Kemudian selawat atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Tanbihul Ghafilin tajuk dia. Sungguh besar kegembiraan penulis untuk mempersembahkan masyarakat. Terjemahan Tanbihul Ghafilin ialah peringatan bagi yang lupa, yang ditulis oleh Abu Laid As-Samarkandi, Nasyir, yakni Nasyir Muhammad As-Samarkandi. Kita baca kata penerbitnya. Gembiranya penulis ini sebab dapat menunaikan sebagai kewajipan seorang Muslim tentang dalam surah Al-Imran, diambil dari surah Al-Imran ayat 187 dan hadis Nabi Muhammad SAW, balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang kamu dapat daripadaku walaupun ianya hanya satu ayat. Ini memang Nabi pesan. Tuan-tuan, tu yang penting bila pengajian ni, jangan didengar ataupun dilihat saja. Yang penting adalah catatan. Sebab tu saya dulu mengaji mesti catit. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, catatan penting.
Pasal apa? Nak mengikat ilmu tu mesti ada catatan. Kalau tak dicatat, memang akan terlepas macam tu. Ilmu kena ikat, kena catat sebenarnya. Ini baru masuk, baru boleh kita sampaikan. Kalau tak catat, kecuali dia hafizah tu tak ada masalah, dia boleh ingat. Yang masalahnya yang bukan hafizah ataupun hafiz, pentingnya catatan. Pasal bila catat, kita boleh sampaikan. Satu ayat tu kita boleh sampai. Tak kira dalam handphone ke, tulis ke. Macam kami tulis di kitab tu, terus dicatatkan dalam kitab terus. Kitab, sebab tu kitab tak bersih. Kitab penuh dengan catatan daripada apa yang diterangkan oleh Tuan Guru. Tu antara adab dalam pengajian lah, dalam mengaji. Baru ada keberkatan dalam pengajian. Lepas tu dipesan oleh Rasulullah SAW, sampaikan apa yang kamu dapat daripadaku walaupun ianya hanya satu ayat. Dan kita tengok terus mukadimah ya, dengan bismillah tadi, mendapat segala puji bagi Allah yang memimpin kita dengan tuntunan kitabnya dan melebihkan kami dari lain-lain umat dengan semulia-mulia kekasihnya. Pujian dapat mencapai keridaan Allah dan mendapatkan yang tersembunyi dan dari pemberiannya, menjadikan kami orang-orang yang bersyukur kepada nikmatnya dan mengetahui hak-hak para walinya. Dan selawat serta salam atas junjungan Nabi SAW yang dipilih, yang terpilih serta keluarga dan sahabat semua umatnya. Ni banyak kena renung kita ya, puji, segala puji bagi Allah yang memimpin kita. Kita harapkan Allah. Tuan-tuan, kita kena bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan manusia. Ni kita kena convert ni pun kena bergantung dengan Allah Ta'ala, bukan dengan ubat, bukan dengan vaksin, bukan. Allah juga yang menyembuh. Yang lain tu as a tool ataupun bawa saja. Penyebab penyembuh Allah. Allah yang buat. Sebab tu kita bergantung. Sebab tu kenamakan tuan-tuan ya, surah Ghafir ayat 44. Kata Ustazah Asma, wa ufawwidu amri Allah innallaha basirum bil ibad. Kita tak ada lain, serah bulat-bulat terus kepada Allah Ta'ala. Amalkan sebagai zikir selepas sembahyang. Biar kita beringat kita ni tak ada lain untuk pergantungan. Ada lagi ayat lain, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak ada lain untuk bergantung, Allah saja kita bergantung. Masuk kubur pun pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Sebelum mati pun di dunia kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh elak tuan-tuan, tak boleh terkecuali kita. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni pergantungan kita terus kepada Allah Ta'ala. Melebihkan kami dari selain-lain umat, kita kelebihan kita bagi daripada umat lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita ni bila dia dapat memuji Allah Ta'ala, dapat keredaan Allah Ta'ala, dapatkan tersembunyi benda yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu. Syukur kita. Bila kita bersyukur, sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Tengah-tengah COVID ni Allah bagi Quran time. Syukur tak kita? Syukur. Bayangkan kalau tak ada benda. Cuba renung, kalau tak ada panduan bab agama, kita menghadap COVID ke mana tuan-tuan? Itu yang bila tak ada benda-benda bab agama, tak ada panduan, tak ada nak dengan bab-bab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akhirnya ramai yang bunuh diri sekarang. Ramai yang bunuh diri. Yang tak Islam, yang Islam pun ramai juga. Ni dah macam-macam. Tadi saya terbaca pula yang dah jadi bomo pula. Allah. Nasib baik bomba cek, ingatkan ada kebakaran dalam rumah. Rupanya dalam rumah tu sedang memuja-muji api, nak menyihirkan orang, nak buat jadi bomo. Allah. Yang buat tu umat Islam. Maksudnya apa? Dia masih lagi tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kena renung kita. Janganlah sampai ke tahap tu, melampau sangat. Ya, dah ada Allah Ta'ala, kenapa kita dah bergantung dengan makhluk lain? Ya, tu renung kita. Maksudnya apa? Dia masih tak kenal Allah Ta'ala.
Allah dikenal Allah Ta'ala, dia tak berani nak buat benda yang maksiat, benda yang syirik, benda yang mungkar. Abu Laits bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi telah berkata, ketika saya mengetahui bahawa kewajipan tiap-tiap orang yang diberi ilmu ma'rifat dan nikmat sebagaimana yang tersebut dalam ayat Al-Quran yang bermaksud, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, bijaksana dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajarlah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmat, bijaksana dan nasihat yang baik. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini surah An-Nahl. Dan penjelasan Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW sentiasa memberi nasihat kepada kami pada waktu-waktu yang lapang. Baginda khawatir akan menjemurkan kami. Ini dipesankan ayat ini, maksudnya diperintahkan kita. Sebab tu ada tadabbur, tuan-tuan. Tadabbur tu, mesej. Ya. Bila satu ayat tu dibacakan, tadabbur tu maksudnya mesej Allah kepada siapa? Kita. Direct kepada kita. Sebab tu kena ada bab tadabbur. Jangan dibaca je. Tengok terjemahan dia. Kemudian ada bab tadabbur. Mesej Allah kepada kita. Kena renung. Ya, ni. Apa mesej dalam surah ni? Ayat ni 125. Dipesan kata, mesejnya ajaklah kepada jalan Allah dengan hikmah dan bijaksana. Kita nak berdakwah jangan keras. Jangan keras ataupun meraung, menjerit, gertak ataupun terjah ataupun jerkah. Kita nak berdakwah secara Nabi ajar. Apa ni? Dengan bijaksana. Tengok masa nak menegur orang. Tengok masa nak mengajak orang buat benda yang baik. Ahsan ni benda yang lebih, cara yang lebih baik ataupun lembut. Nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena renung, tuan-tuan. Antara dalam mukadimah. Maka saya penulis kumpulkan dalam buku ini beberapa nasihat hikmah, semoga dapat memuaskan orang yang memperhatikannya. Dan pesan penulis agar supaya diperhatikan, difikirkan untuk pribadinya sendiri, kemudian diajar kepada orang lain. Sebab Allah telah menyuruh kami dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kunu rabbani nabima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran. Apa mesejnya? Jadilah kamu orang-orang yang beramal, melaksanakan apa yang diajarkan, apa yang ajarkan kepada orang lain, kepada orang-orang, dan apa yang kamu pelajari. Maksudnya kita nak mendakwah, kita pun buat laku. Kita lakukan juga. Suruh orang solat sunat duha, kita pun solat sunat duha. Suruh orang solat sunat tahajud, kita pun buat juga tahajud. Jangan kita suruh, kita tak buat. Macam kita suruh anak kita baca Quran, kita pula tak baca Quran. Ni kena renung kita. Ni tengah berkumpul dengan keluarga. Cari jalan yang lembut. Jangan keras, jangan paksa sangat. Kita perintah cara yang terbaik. Ni lain ayat dalam mukadimah ni, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba ialah orang-orang yang alim. Surah Fatir ayat 24. Maksudnya orang yang paling takut dengan Allah Ta'ala adalah alim, ulama. Ni kena renung kita. Tak kira siapa. Ulama tu tak semestinya tok guru. Ulama tu tak mesti ustaz. Ulama ni yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala. Orang yang bimbang dengan ancaman Allah Ta'ala. Dia awal lagi. Kalau sembahyang waktu, dia dah sampai awal lagi. Contohnya. Tak kira dia kerja apa. Lain ayat. Ya ayyuhal mudassir. Kum fa'anzir. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan peringatkanlah. Mudassir ayat 1 dan 2. Maksudnya apa?
Kita ni jangan biar terlampau sedap tidur malam. Allah dah dalilkan dalam ayat sudah mudassir, suruh kita bangun. Tuan-tuan, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, jangan kita selesa sangat tidur malam. Apa dia kata? Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Boleh ingat Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Tapi kena ingat, kadang-kadang tengah-tengah tidur boleh mati. Dah berlaku juga. Ya, tengah tidur boleh mati. Sebab tu dipesan Tuan Guru, sebelum tidur pastikan kita ada wuduk. Sebelum tidur kita ada wuduk. Solatlah sunat taubat, kata Datuk Ismail Kamus. Minimum solat sunat taubat. Cantik ada solat sunat wuduk, kemudian baru solat sunat taubat. Tu. Kemudian pastikan habis al-muq. Al-muq ada, sajadah ada. Yang cantik al-muq lah. Yang Nabi buat selalu sajadah dengan al-muq. Pastikan. Kena renung pesanan Tuan Guru. Jangan tidur macam tu je, tak ada wuduk. Ya. Kemudian dah baca al-muq, dah solat sunat, duduk sebentar, kata Tuan Guru, zikir. Macam mana kita lepas sembahyang zikir? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali. Duduk, jangan baring. Kalau baring tak jadi apa? Dia tak jadi 33, dia jadi 3 je. Pasal apa? Mata kita ni hebat. Bila baca zikir, baca Quran memang lelap. Sebab tu baca Quran pun jangan baring. Baca Quran duduk, adabnya. Kalau baring, dia tabarokah saja. Tak habis al-muq tu. Ni kena renung. Ya, bangun. Yang cantik. Macam mana Ustaz nak bangun malam? Susah Ustaz nak bangun malam. Tidur lewat nak bangun malam. Tuan Guru pesan sebelum tidur Al-Kahfi 10 yang awal, 10 yang akhir. Surah Al-Kahfi 10 yang awal, 10 yang akhir. Bukan satu surah. 10 yang awal, 10 yang akhir. Kita amalkan lepas isyak. Untuk niat bangun pagi besok. Bila baca surah Al-Kahfi, kita niat aku nak bangun pukul 3, aku nak bangun pukul 4, aku nak bangun pukul 5. InsyaAllah. Tak payah pakai jam, tak payah pakai alarm. InsyaAllah. Surah Al-Kahfi 10 yang akhir, 10 yang awal. Niat untuk bangun esok pagi. Saya share hari ini dengan perempuan apa yang diingatkan oleh Tuan Guru. Bila bangun malam, yang utama wuduk, kemudian dah pukul 5 atau pukul 4 kita sedar. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, perempuan, tak payah tunggu program masjid, kita qiyam mulai malam. Tak payah tunggu Ramadan, kita qiyam mulai sekarang. Waktu lockdown, waktu PKP ni, apa yang Tuan Guru Ismail kamu pesan? Bangun malam, solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Habis solat sunat wuduk, solat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian duduk sebentar, zikir. Zikirnya tak banyak, 10 je. Yang pertama, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim 10 kali. Kemudian subhana malikul quddus 10 kali. Kemudian wa ufawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad 10 kali. Kemudian alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Kemudian istighfar pendek ataupun panjang, astaghfirullahalazim 10 kali, ataupun yang panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih 10 kali. Habis tu kita tahlil 10 kali. La ilaha illallah. Tarik nafas, jangan laju-laju tuan-tuan. Tarik nafas, la ilaha illallah 10 kali je. Habis zikir tu, angkat tangan, kita ambil doa dia, kunci doa dia. Ya Allah, bahasa Melayu cukup. Ya Allah, jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Maksudnya cover dua-dua, kiamat kecil, kiamat besar.
Minta kepada Allah Ta'ala malam-malam tu juga. Ya Allah, jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Minta sekarang, tuan-tuan. Tu. Ya. Dapat, ya. 2 solat sunat wudu, 2 solat sunat taubat. Tu zikir 10 kali lagi, subhanallah bihamdihi 10 kali, subhanallahil azim 10 kali. Kemudian subhana malikul qudus 10 kali. Dan Allahu akbar 10 kali. Wa ufawidu amrillah innallaha basirun bil ibad 10 kali. Kemudian alhamdulillah 10 kali. Astaghfirullah pendek ataupun panjang 10 kali. Dan akhir sekali la ilaha illallah 10 kali. La ilaha illallah tu sekali tarik nafas untuk jaga jantung kita. Jantung ni suka bila kita sebut la ilaha illallah. Dapat? Angkat tangan doa. Ya Allah, jauhkan kami daripada kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Kunci doa. Baru kita bangun solat sunat tahajud, mampu kita buat 2, 4, 6. Ulama selalu buat sampai 6 tahajud. Habis tahajud, tambah lagi 2 hajat. Minta kepada Allah Ta'ala. Sekarang juga. Habis hajat, solat sunat, istikharah. Untuk senang kita buat keputusan. Tak bergaduh suami isteri. Anak nak jawab exam, senang nak jawab, boleh pilih soalan. Istikharah 2 rakaat, tutup dengan witir 3. Kalau tak buat witir lepas isyak tadi, kita tutup dengan witir 3. Total 17 rakaat. Sehari kita sembahyang fardu 17 rakaat, kita balas balik malam-malam sembahyang sunat 17 rakaat. InsyaAllah boleh ulang balik, tengok dalam video, ya. Tu. Lepas tu jangan miss. Kita minta ada 9 doa saya nak share malam ni. Duha ni. Share ada 9 doa yang diajarkan oleh Tuan Guru Datuk Ismail Kamus untuk peringatan kita untuk jangan lupa. Yang pertama, ya Allah, minta panjangkan umur kita. Nanti saya share doa ni, ya. Allahumma tawil a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Ya. Wasahi ajsadana. Yang kedua, doa sihatkan badan kami. Yang ketiga, terangkan hati kami. Yang keempat, tetapkan iman kami. Laju sangat. Okey, saya ulang balik. Yang pertama, minta kepada Allah Ta'ala panjangkan umur kami. Untuk apa panjang umur? Untuk kita beribadah. Tu. Bila Allah bagi umur kita panjang, tak mati-mati lagi, orang lain dah mati COVID, kita hidup lagi untuk guna kita beribadah, nak menghadap, untuk bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Panjangkan umur kami. Yang kedua, minta Allah Ta'ala sihatkan badan kami. Bila sihat, senang kita nak beribadat, senang kita nak bekerja, senang kita nak berhubung dan macam-macam. Kesihatan. Yang ketiga, minta Allah Ta'ala terangkan hati kami. Ada formula dia, terangkan hati ni, ya. Minta Allah Ta'ala terangkan hati kita. Yang keempat, tetapkan iman kami, ya. Yang kelima, elokkan amalan kami. Nanti kita akan uraikan satu-satu, ya. Elokkan amalan kami. Ya Allah, elokkan amalan kami. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, luaskan rezeki kami. Yang keenam, luaskan rezeki kami. Mohon kepada Allah Ta'ala luaskan rezeki. Rezeki ni macam-macam, bukan duit, bukan harta. Umur kita panjang ni pun rezeki kita. Yang ke 7, dekatkan kami kepada kebajikan. Mohon kepada Allah Ta'ala dekatkan kita kepada kebajikan. Yang ke-8, jauhkan kami daripada kejahatan.
berhentilah buat jahat, cukup. Yang lepas taubat kita. Dan yang kesembilan, mohon kepada Allah Ta'ala tunaikan hajat kami. Dapat. Yang pertama, panjangkan umur kami. Ya, panjang umur maksudnya mati pun masih lagi disebut orang. Contoh orang yang panjang umur, walaupun dia dah mati, masih lagi disebut orang. Hamka, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Rasulullah SAW masih lagi disebut orang. Panjang umur. Yang kedua, sihatkan badan kami. Minta. Bila sihat apa? Caranya? Jaga makan. Selalulah puasa. Sihatlah badan kita. Bukan jangan niat puasa nak sihat je. Dapat pahala satu. Sihat memang automatik. Doktor kata bila puasa memang sihat. Yang ketiga, minta diterangkan hati kita. Amalkan surah Al-Nasrah. Amalkan surah Al-Nasrah tiap-tiap pagi 7 kali ke, ataupun tiap-tiap waktu untuk terangkan hati. Tu minta. Satu lagi doa di surah Toha ayat 114. Perempuan buka surah Toha ayat 114. Ada doa untuk terangkan hati kita. Bila baca doa tu kita senang, dengar majlis ilmu kita automatik sayangkan majlis ilmu, sayangkan masjid, sayangkan Al-Quran, sayangkan majlis Al-Quran. Surah Toha ayat 114. Surah Toha ayat 114. Ada ujung ni doa tu. Saya tak ingat. Tu sihatkan badan kami, terangkan hati kami. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, tetapkan iman kami. Minta kepada Allah, tetapkan iman kita. Jangan kita berapa dah? Pukul 11. Jangan kita berbolak-balik. Bila diterjah, bila dicuba dengan COVID, kita kadang-kadang hilang bab iman kita. Jangan. Kita minta ditetapkan iman kita. Belum Dajjal lagi sang. Belum sampai lagi Dajjal turun. Kita baru dicuba dengan COVID saja. Jangan sampai kita terlepas iman kita. Ikat betul-betul. Disimpulkan. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Elokkan amalan kami. Maksudnya bila kita dah buat fardu, kita tambah lagi dengan sunat. Dah puasa Ramadan, kita tambah. Bingkas kita sembahyang puasa 6 pula. Habis puasa 6, kita ada puasa Isnin Khamis. Tuan-tuan jangan lupa 9 Zulhijjah, puasa sunat hari Arafah. Kita memang confirm tak boleh pergi Mekah. Tahun ni memang tak boleh pergi Mekah. Surah Toha, betul, 114. Tahun ni tak boleh pergi Mekah, apa kita buat? Puasa sunat hari Arafah. Jangan miss. Tulis dalam diary, pastikan 9 Zulhijjah. Besok tu dah raya dah, 10 Zulhijjah, hari raya haji. Makanlah apa yang betul. Tapi yang 9 Zulhijjah tu rugilah tak buat. Ataupun 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah boleh buat straight. Jangan nak puasa 10, 11, 12, 13. Itu bukan hari puasa. Haram sebenarnya. 10 hari raya. 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Tu kena ingat, kalau tak mengaji payah. Kena renung. Tu minta kita elokkan amalan. Maksudnya buat yang fardu, Allah tambah lagi amalan kita. Yang seterusnya, luaskan. Minta Allah Ta'ala luaskan rezeki kami. Rezeki macam-macam. Mintalah pada Allah Ta'ala. Jangan minta pada manusia, jangan minta pada makhluk. Kita usaha dengan minta dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang paling cantik, yang ke seterusnya, dekatkan kami kepada kebajikan. Minta Allah Ta'ala kita dekat, senang nak buat baik. Mohon kepada Allah Ta'ala. Dan minta kepada Allah Ta'ala, jauhkan kami daripada kejahatan. Berhenti. Bila tengok, berhentilah, cukup. Allah dah bagi COVID ni memang dahsyat. Memang depan mata Allah bagi peringatan. Maksudnya kita sama level peringatan dengan Fir'aun, dengan zaman Nabi Musa. Bani Israel dah tengok macam-macam. Kita pun diingatkan akhir zaman ni, kita pun kena berwaspada dengan peringatan Allah Ta'ala. Bila kita tengok peringatan Allah Ta'ala terlampau hebat, maksudnya jangan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan dicabar Allah Ta'ala. Allah dah buat macam-macam sebelum ni. Kaum Ad, kaum Nabi Lut,
Berlaku tak kaum Nabi Lut? Baru diceritakan dalam My Quran Time. Macam mana hebatnya kaum Nabi Lut dimusnahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kena renung kita. Jangan sampai ke tahap tu ada dah muncul kaum Nabi Lut zaman sekarang ni. Kita tentang habis. Kalau boleh haramkan terus kaum Nabi Lut zaman sekarang. Mohon tuan-tuan, jangan. Yang penting kita jenguk yang dalam rumah kita, yang dah masuk universiti, yang dah masuk kolej tu. Saya tahu tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan perangai budak-budak universiti, perangai budak kolej ni yang mengejarkan nama, yang mengejarkan fancy, macamkan kontras, yang nampak nak glamour macam-macam. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang di rumah dia macam lelaki, kadang-kadang di kolej dia jadi macam sotong terus, lembut terus. Berlaku. Tolong cek, jangan tengok orang lain, tengok anak-anak kita di dalam rumah. Kita tak tahu dengan siapa dia berkawan. Ini kena renung. Jauhkan kita daripada bab kejahatan. Dan akhir sekali, mohon kepada Allah Ta'ala tunaikan hajat kami, InsyaAllah. Tu habis 9 doa tadi. Tu dia, ya, antara peringatan-peringatan yang kita kendaki. Mudah-mudahan, ya, sikit lagi bab muka 5 tak habis lagi, ya. Wa zakkir fa innal zikra tanfa'ul mu'minin. Peringatlah kerana peringatan itu berguna bagi orang yang percaya. Az-Zariyat ayat 55. Ya, Az-Zariyat ayat 55 dipesankan kita, ingatkanlah pada peringatan itu yang berguna peringatannya bagi orang-orang yang yakin. Disuruh kita peringatkan. Dan akhir sekali Rasulullah SAW bersabda, tafakkuru sa'ati khairu min ibadati sanati. Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Sebab tu cari jalan kita berfikir sejenak. Ke mana kita, ke arah mana kita, ke mana pula kita habis. Ni maksudnya kita kena renung, kena tahu kita datang dari mana, ke mana pula kita akan pergi. Iaitu ibadah 1 tahun tanpa memikirkan hikmat yang terkandung di dalamnya, terutama yang dapat merubah akhlak budi pekerti. Siapa yang mencuaikan segala nasihat, sejarah sahabat-sahabat dan orang-orang salihin, maka ia terkena salah satu daripada 2 macam, sama ada ia berasa puas dengan amalnya sedikit lalu berasa telah mencapai kedudukan orang-orang yang terdahulu, atau sombong dengan amalnya yang banyak lalu berasa lebih baik dari lain-lainnya, maka akan gugur semua amalnya. Ni kena hati-hati, masuk balik dalam bab ikhlas nanti, insyaAllah. Sebaliknya, bila ia suka memerhatikan sejarah perjalanan hidup para solihin berdahulu, ia akan berasa masih sangat sedikit amalannya hingga membuat ia lebih rajin untuk beramal, menambah kebaikannya. Kepada Allah kita mohon taufik, semoga dapat berbuat segala kebaikan dan mencapai sebesar-besar keberkatan. Sungguh Allah Maha Pemberi dan Maha Kuasa. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Tajuk yang pertama, kita baru habis peringatan, baru habis mukadimah peringatan bagi yang lupa. Kita akan jumpa, akan datang tajuk yang pertama, iaitu bab ikhlas. Mudah-mudahan InsyaAllah yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf tuan-tuan dan puan, dan yang terbaik daripada Masjid Ibnu Abbas, kerana saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi, kerana beri peluang saya bukan nak mengajar, kita berkongsi ilmu. Kita berkongsi ilmu mana yang ada. Mudah-mudahan kita ada perisai, kita ada bekalan nak menghadap satu lagi alam yang paling hebat, iaitu hidup sesudah mati. Bila ada hidup sesudah mati, kita kena peringatan. Sebab tu kita kena ingat, saling mengingati. Tu yang cantiknya tajuk buku ni, peringatan bagi yang lupa. Pasal apa? Manusia memang mudah lupa daripada zaman Tok Adam sampai zaman sekarang. Yang terbaik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya akan share poin-poin sembahyang tadi, poin-poin doa tadi, ada 9 doa tadi. Saya akan share kepada sahabat masjid nanti. Snap gambar doa tu saya akan share, insyaAllah. Terima kasih banyak. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Mohon tuan-tuan, puan-puan doakan kami sekeluarga di Kajang ni, di Bangi ni.
dan anak-anak kami di Turki yang sedang mencari ilmu kitab Quran dah habis, kitab belum habis lagi. InsyaAllah doakan, ada 3 orang hafizah di sana, hafiz di sini 1 orang, InsyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahhi ajsadana wan nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amina wa qdi awajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghilu sya'nu an syan, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Tahassanna bizil wajjabaru wa tasamna malakut allazi la yamut isrifanal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. InsyaAllah terima kasih pada Masjid Ibnu Abbas, AJK, pengurusi dan semua sekali, mohon ampun dan maaf kiranya terkurang. Jumpa lagi insyaAllah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.